Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan. Bagi menyambungnya, perbincangan berkenaan dengan benteng ghaib masih lagi panjang lagi perbincangannya. Dan kalau minggu lepas kita bincang tentang apa? Masih ingat lagi tak jemaah? Kita bincang tentang benteng ghaib, betul tak? Tapi benteng ghaib yang bahagian yang mana kita bincangkan? Sila letak di ruangan komen jika ada, ya, ataupun jika ingat. Sebelum kita buka tajuk kita pada malam ini, siapa yang ingat? Mestilah ingat kan? Takkan tak ingat pula ya perbincangannya. Kita bincang tentang benteng rumah. Okey? Betul kan? Benteng rumah dari apa? Daripada jin dan syaitan. Dengan cara yang bagaimana? Memperbanyakkan membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Baik, sebenarnya berkenaan dengan membenteng rumah ini ya, ada banyak perkara yang telah dimuatkan di dalam kitab kita ini. Okay, kalau boleh Ustazah ringkaskan di sini di halaman 483 ada poin yang kelima, membersihkan rumah dari suara gemuruh iblis. Maksudnya membersihkan rumah dari suara-suara nyanyian yang melalaikan, ya, itu maksudnya. Kemudian kita ada poin yang keenam, membersihkan rumah dari loceng. Kemudian 7, membersihkan rumah dari salib. 8, membersihkan rumah kita daripada gambar dan patung-patung, ya. Kemudian seterusnya yang ke-9, membersihkan rumah dari anjing, itu tidak meletakkan anjing di dalam rumah kita. Jadi nanti yang bahagian-bahagian ini ya jemaah boleh dibaca, dia tidak menjadi apa-apa masalah di situ sebab dalilnya juga telah diletakkan di situ. Ustazah nak terus pergi kepada perbincangan yang ke-10 ya pada malam ini. Jadi kita akan mula dari halaman 487. Masih lagi bincangkan tentang benteng ghaib. Bagaimana untuk membenteng rumah kita? Di samping kita membersihkan rumah kita daripada perkara-perkara yang telah Ustazah sebutkan tadi ya, berkenaan dengan poin-poin yang ada dalam kitab kita. Jika kita rujuk kepada poin yang ke-10, iaitu apakah yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan di dalam rumah kita. Jika minggu lepas, ya, saya nak ambil ini sebagai kesinambungan perbincangan kita yang telah kita kupaskan pada minggu lepas. Jika minggu lepas kita bincangkan ya tentang membanyakkan ataupun perbanyakkan membaca Al-Quran dalam rumah kita sebagai antara cara untuk membenteng rumah kita dari dimasuki oleh syaitan ataupun diduduki oleh syaitan. Pada malam ini kita masuk kepada poin yang ke-10 yang mana Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan solat di dalam rumah kita. Okey, baik. Jadi yang ke-10, banyak melakukan solat sunat disebutkan dalam rumah kita. Ia berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda kepada kita. Nabi kata begini jemaah, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah di rumah-rumah kalian di antara salat-salat kalian dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jika minggu lepas Nabi beritahu kepada kita kan dalam hadis baginda, Nabi pesan apa?
Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Maka hendaklah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di dalam rumah itu. Perbincangan kita pada malam ini masih lagi Nabi mengingatkan kepada kita bahawa jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Jadi apa yang Nabi perintahkan kepada kita? Solat dalam rumah. Ya, solat dalam rumah. Antaranya lah solat sunat kita. Ya, maka sebab itu jika kita lihat ya, di muka surat kita yang ke-487, di perenggan yang bawah itu, apa yang dijelaskan kepada kita? Di sini disebutkan bahawa sudah menjadi maklum, kuburan, lapangan dan tempat-tempat kosong adalah tempat tinggal syaitan. Ya, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar menjadikan sebahagian dari solat sunnah kita menjadi bahagian dari rumah kita untuk mengusir syaitan. Dan di sini dipetik pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melaksanakan solat sunnah di dalam rumah. Solat sunnah ni ada banyak ya, jemaah. Qiyamul lail kita boleh juga kita panggil sebagai solat sunat duha, kan? Lebih-lebih lagi sekarang ni kita ni dalam keadaan yang mana kurang menghadiri masjid untuk solat. Jadi terbaik, kan, menjadikan rumah kita sebagai antara tempat untuk kita melaksanakan solat itu tadi. Di rumah kita, di samping kita semarakkan ia dengan bacaan Al-Quran sebagaimana yang telah saya jelaskan pada minggu lepas. Rumah kita juga dihiasi dengan ibadah dan amal soleh yang lainnya, antaranya ialah solat sunat kita. Ya, baik, seterusnya di sini beliau menjelaskan, siapa di sini? Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan begini, kerana kondisinya lebih tersembunyi dan lebih terhindar dari penyakit riak. Dia kata kalau kita ini sentiasa melaksanakan solat sunat kita di rumah, yang mana tidak ada orang lain yang menyaksikan solat kita itu tadi, ia lebih baik untuk kita kerana apa? Ia memelihara kita dari dijangkiti dengan penyakit riak, serta dikatakan lebih terjaga dari segala penyakit yang dapat menghapuskan amal soleh kita. Di samping itu juga, rumah akan dimasuki dengan keberkatan. Ya, rahmat dan malaikat alaihimussalam turun ke dalamnya dan syaitan akan melarikan diri darinya. Maknanya, bila rumah kita ini diselubungi dengan rahmat dari Allah, rumah kita, ya, tadi apabila telah dihiasi dengan solat-solat kita, kan, ia akan ada dalamnya malaikat yang turun. Sebab malaikat ini, dia akan turun bersama dengan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi bila ada malaikat, syaitan akan lari. Ya, bila ada malaikat, syaitan akan lari. Dan di sini disebutkan kepada kita dengan hadis yang lain. Apakah hadisnya? Iaitu Rasulullah SAW menganjurkan hal yang sama, yang mana baginda bersabda, Sallu ayyuhan nas. Ada ya di muka surat kita 488. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah solat di dalam rumahmu, kerana solat seseorang yang paling baik adalah yang dilaksanakan di dalam rumah kecuali solat fardu. Maknanya solat sunat kita itu yang terbaik ya, kita dapat lakukan ia dalam rumah kita. Solat fardu tu kalau sekiranya lah di sini ada keadaan-keadaan yang membolehkan kita untuk mengunjungi masjid ya, melakukan solat berjamaah, itu adalah terbaik jika kita berpeluang untuk melakukan hal yang sedemikian. Namun untuk solat sunat di sini Nabi kata terbaik kalau kita dapat lakukan ia di dalam rumah kita. Ya, antaranya ialah tu tadi kan, untuk menyemarakkan rumah kita dengan amal ibadah selain daripada membaca Al-Quran di dalamnya. Dan begitu juga sebagaimana hadis yang pernah saya kongsikan pada minggu lepas, ya, disebutkan di sini berkenaan dengan perumpamaan
perumpamaan yang Nabi SAW berikan berkenaan dengan rumah yang mana di dalamnya disebutkan nama Allah dan rumah yang tidak disebutkan nama Allah. Jadi bila kita solat, ya jemaah, dalam rumah kita, solat kita ini, ia adalah amal ibadah yang ada zikir, yang ada membaca Al-Quran dalam solat itu. Jadi bila kita lakukan ia dalam rumah kita, sekaligus saya kata ada keadaan-keadaan yang menyebabkan rumah kita didengarkan ataupun rumah kita disemarakkan dengan sebutan nama-nama Allah. Maka sebab itu dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Nabi kata perumpamaan rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, laksana orang yang mati dengan orang yang hidup. Kita dah pernah bincangkan ya tentang perumpamaan itu. Jadi jika sekiranya sesiapa yang terlepas ya perbincangan kita berkenaan dengan perumpamaan yang Nabi SAW berikan itu tadi, saya mohon dapat dirujuk kepada perbincangan kita di minggu lepas yang mana membincangkan perumpamaan rumah yang disebutkan padanya dengan nama Allah dan rumah yang tidak disebutkan padanya dengan nama Allah, umpama orang yang hidup dan orang yang mati. Selain daripada kita nak benteng rumah kita ini daripada dimasuki oleh syaitan dengan memperbanyakkan solat sunat itu tadi jemaah, ada cara yang lain ya, yang diperintahkan kepada kita atau dengan bahasa yang lain yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan. Apakah ia? Iaitu ya, jika kita masuk kepada poin kita yang ke-11. Di sini ada satu poin yang menutup perbincangan berkenaan dengan benteng rumah. Itu tadi ya, dengan mana disebutkan kata-kata yang santun, iaitu nasihat dan senyum berseri. Maksudnya apa? Rumah kita ini, kita sebagai penghuninya, perbanyakkanlah kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada penghuni rumah. Jika kita sebagai seorang bapa, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada isteri, kepada anak-anak. Sama juga, bila kita adalah seorang ibu, kita bercakap dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik, bukan sahaja pada anak-anak, tapi juga kepada suami kita jika ada suaminya. Ya? Dan perkataan ucapan yang baik ini, ia adalah keadaan-keadaan yang menimbulkan kasih sayang dan menolak kebencian yang mungkin diusahakan oleh syaitan untuk memecah belahkan hubungan yang ada di dalam rumah. Itu hubungan baik yang ada dalam rumah kita. Keadaan yang harmoni, keadaan yang bahagia. Sebab itu di sini jemaah, dalam kitab kita di muka surat 488, ingatkan kepada kita bahawa syaitan sangat ingin membinasakan masyarakat Islami. Mana antara job skop syaitan ini ialah memusnahkan masyarakat. Dan masyarakat itu ia sentiasa dilihat pada bagaimana keadaan sesebuah keluarga. Satu keluarga yang baik, dia akan menghasilkan anggota masyarakat yang baik juga. Namun, jika ia hasil daripada rumah tangga yang porak-peranda, tidak ada keamanan, penuh dengan kebencian, dibimbangi, dia akan bawa akhlak yang tidak baik ketika dia bermasyarakat. Ataupun ketika dia keluar bersosial dengan orang yang ada di sekitarnya. Maka sebab itu, syaitan antara cara dia ialah untuk memusnahkan kebahagiaan di dalam rumah kita. Iaitu, dia suka
apabila kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik sehingga menyebabkan ada di kalangan kita yang terguris perasaannya, terganggu pemikirannya, kan, terasa hati dan sebagainya. Kerana apa? Itu akan menyebabkan kita mula hilang kasih sayang, kita mula hilang rasa ada keadaan ingin bertanggungjawab, ingin menjadikan rumah tangga itu ataupun keluarga itu sebagai keluarga yang memenuhi ciri-ciri yang telah digariskan oleh agama kita. Sebab itu di sini, dia kata, syaitan selalu mengintai, mencari-cari celah dan membuat konspirasi jahat untuk menjerumuskan mereka agar mereka berada dalam keluarga yang porak-peranda. Jadi, semua itu jemaah, ia sentiasa ataupun kebiasaannya bermula daripada ucapan kita. Apakah kata-kata yang kita gunakan ketika kita berada dalam rumah kita? Yang kita ucapkan kepada anak-anak kita, yang kita sebutkan kepada kedua ibu bapa kita, yang kita ucapkan antara suami dan isteri. Adakah ia ucapan-ucapan yang baik? Atau ia adalah ucapan-ucapan yang berbentuk makian, hinaan, kutukan, kritikan yang tidak membina, menjatuhkan maruah antara satu dan yang lain yang disaksikan oleh anak-anak. Anak-anak ni bila dia dengar kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, kebiasaannya mereka ni akan belajar daripada ucapan-ucapan kita. Jadi sebab itu di sini, dalam surah Al-Isra yang saya paparkan di dalam slides kita pada malam ini, ayat ini juga dimuatkan dalam kitab kita yang terdapat di halaman 489. Allah ingatkan kepada kita agar jaga lisan kita ini, agar ucapkan perkataan yang baik. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-53 ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Allah kata di dalam ayat ini, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW agar mengajar kita ni umat baginda yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, supaya kita ini berkata-kata dengan kata yang baik? Dan kita jemaah, kita pernah bincangkan tentang membenting diri daripada perkara ghaib ini. Antara caranya ialah bagaimana menjaga lisan kita ini. Kerana lisan yang jahat, lisan yang tidak baik, ia adalah peluang dan ruang untuk syaitan menimbulkan permusuhan antara kita. Sebab itu di sini Allah ingatkan, apa kata Allah tadi? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka, iaitu kita ni orang yang beriman. Untuk apa? Untuk bermusuhan. Kerana itulah perangai syaitan, itulah sifat syaitan. Allah tegaskan di sini, Allah kata kepada kita, Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Justru bayangkan, jika dalam rumah kita, kita tidak menjadi insan yang menjaga lisan kita. Ibu bapa adalah role model bagi anak-anak. Maka ibu bapa lah yang perlu terlebih dahulu menjaga lisan mereka agar mengucapkan kata-kata yang baik ketika mereka berkomunikasi sesama mereka. Agar ia menjadi contoh kepada anak-anak. Kerana bila kita mula menggunakan kata-kata yang kesat, kita mula menggunakan kata-kata yang menghiris perasaan ahli dalam rumah, di situ akan mulalah saya sebut sebagai punca yang memulakan permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa kasih sayang.
Dan itu adalah perkara yang syaitan suka. Untuk dia letakkan pada diri kita dengan permusuhan. Dan kita tidak mahu melakukan perkara-perkara yang disukai oleh syaitan. Maka sebab itu, di samping, saya nak kata begini, jemaah. Kita kadang-kadang dalam hidup kita ini, yes, kita banyak beramal soleh. Kita baca Al-Quran, kita beribadah, solat, kan tadi kan, kita sebutkan solat yang banyak dalam rumah, baca Al-Quran dengan banyak dalam rumah. Kita buat semua itu. Kita berzikir kepada Allah. Ya, kita lakukan semuanya. Namun kadang-kadang sayang, dalam keadaan yang mana kita beramal soleh, kita lupa untuk menjaga lisan kita, kita lupa untuk menjaga perasaan-perasaan insan yang ada di dalam rumah kita. Sehingga kita dengan sewenang-wenangnya menggunakan kata-kata yang kesat, menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata berbentuk penghinaan, sindiran, mungkin makian kepada ahli keluarga kita. Dalam keadaan kita menjadi orang yang solat itu tadi. Dalam keadaan kita menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Dalam keadaan kita menjadi orang yang membaca Al-Quran. Dan itu tidak seharusnya menjadi hiasan diri kita jika sekiranya kita adalah seorang yang beramal soleh. Maka sebab itu penting Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita itu tadi dengan surah Al-Isra pada ayat yang ke-53 agar kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mengucapkan kata-kata yang baik di samping kita menjadi seorang yang beramal saleh kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya untuk saya dan kita semua, dan mudah-mudahan kita bersama dapat mengamalkan setiap apa yang kita pelajari untuk kita membenteng rumah kita daripada dimasuki dan diduduki oleh syaitan. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan pada masa yang sama di hari yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.